Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini cerita. Dan seperti biasa untuk segmen ini kita akan membawakan kisah-kisah yang kami bawakan di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Pengalaman wartawan-wartawan kita bertugas yang berada di lapangan. Tapi untuk blok yang pertama ini kita nak memberi fokus terlebih dahulu kepada isu yang semakin tular dikatakan mendapat tempat yang juga sering diperbualkan ketika ini. Kita nak memberi fokus kepada penggodaman data di media sosial yang berleluasa ketika ini, apa yang wajar dilakukan. Dan baru-baru ini sebenarnya seperti yang ada kami laporkan di Astro Awani sendiri, akaun Telegram peribadi milik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah digodam oleh individu tidak bertanggungjawab, dan perkara itu diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri melalui akaun Twitternya semalam. Dan juga beberapa kes-kes lain seperti kita tahu, bukan satu dua kes, dan ini bukan perkara yang terpencil, dan pastinya ini merupakan satu isu besar yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan menyeluruh untuk kita tangani isu-isu ini. Dan saya nak menyebut juga mengenai satu artikel daripada pakar keselamatan rangkaian UPM, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, yang berkata syarikat keselamatan cyber Surfshark menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan ke-11 negara paling ramai data penggunanya dicerobohi pada suku kedua 2022, dan Surfshark menunjukkan bagaimana setiap negara amat terkesan dengan pencerobohan data peribadi apabila membabitkan 27,000 pangkalan data bocor. Dan berdasarkan tempoh kajian bermula April hingga Jun lalu, lebih di sekitar 665,200 pengguna Malaysia diceroboh, manakala sejak 2004 ada 44.2 juta akaun diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang kita sebut sebagai scammer. Dan antara faktor menyumbang kepada pencerobohan data ini adalah penggunaan kata laluan yang mudah diteka atau dijangka, dan pengguna bijak perlu menguruskan kata laluan setiap akaun atau data sensitif dengan baik. Dan kita nak bersama dengan Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain sendiri. Saya ada memetik artikel yang ditulis oleh beliau. Beliau merupakan pakar keselamatan rangkaian UPM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah, Prof. Isu ini bukan isu terpencil, saya katakan tadi, telah berleluasa. Banyak kes yang melibatkan penipuan begini dilaporkan, banyak mangsa, tidak kira golongan usia menjadi mangsa mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi mungkin Prof boleh terangkan secara komprehensif kepada penonton, bagaimana sebenarnya pencerobohan data ini boleh berlaku dan berpotensi berlaku, Prof. Okey. Terima kasih Okay. Sebenarnya bila kita melihat kepada pencerobohan, apakah yang dimaksudkan dengan pencerobohan? Pencerobohan berlaku adalah insiden yang berlaku bila mana data tersebut yang ada pada pihak tertentu, syarikat untuk orang ataupun penggalan data tiba-tiba berpotensi untuk dicuri oleh pihak ketiga tanpa kebenaran. Maksudnya memang tidak dibenarkan sama sekali. Jadi pada istilah orang awam penggodam ini akan mencuri maklumat Jadi sudah pastinya penceroboh ini akan cuba mendapatkan maklumat tertentu dengan menyalin dan membocorkan data pengguna. So data pengguna seperti apa? Nombor IC, nombor akaun, alamat email, password akaun dan sebagainya. Jadi, pencerobohan ini boleh berlaku disebabkan dua faktor. Yang pertama disebabkan teknologi itu sendiri dan yang kedua adalah faktor manusia, kita sebagai pengguna. Jadi, apakah peranan kita apabila kita menggunakan teknologi? Adakah kita sebenarnya cukup aware dengan features teknologi, contohnya media sosial. Macam mana untuk kita pastikan features keselamatan itu digunakan dengan sebaik mungkin untuk kita memberikan kata laluan, membentuk kata laluan. Ini sangat penting Kita tak boleh menggunakan kata laluan by default. Maksudnya teknologi itself ada kata laluan dan kita tekan yes. Jadi, sebagai pengguna, once kita register terhadap mana-mana media sosial, sama ada Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp dan sebagainya, mesti pastikan bahawa mempunyai kata laluan yang kuat, yang strong. Maksudnya gabungan beberapa aksara. Dan yang kedua adalah faktor kita sebagai manusia. Maksudnya kita mesti cakna, mesti prihatin, mesti tahu, mesti ada knowledge terhadap sebarang bentuk ancaman, mesti berwaspada. Okey.
Okey, itulah yang saya boleh ulas pada peringkat awal ini. Baik Prof, semakin canggih teknologi, semakin sebenarnya terdedah masyarakat kepada pencerobohan data ini yang berlaku ketika ini. Jadi Prof, bagaimana pula Prof melihat apa inisiatif yang wajar dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan? Sebab kita tahu kes-kes melibatkan penggodaman data dan juga tiba-tiba duit hilang dari dalam akaun tu melibatkan organisasi-organisasi besar juga. Mungkin ada tempat yang kita simpan duit kita tapi tiba-tiba duit tu hilang. Ada beberapa kes yang berlaku, banyak kes yang berlaku di luar sana. Jadi apa sebenarnya peranan ataupun langkah ataupun perlukah satu task force diwujudkan untuk memastikan perkara ini tidak lagi berulang? Orang kata kita ada cara untuk mengesan panggilan telefon itu sama ada dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak-pihak scammer. Tapi bagaimana caranya untuk kita memastikan perkara ini tidak lagi berulang di masa hadapan, Prof? Sebab ramai dah jadi mangsa ketika ini. Prof. Okey, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita dapat kerugian sangat banyak ya, berapa juta yang telah habis ya, lesap macam tu ya. Dan berdasarkan kepada laporan statistik yang dikeluarkan oleh MyCert ya, Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia, MyCert, bagi tahun 2021 saja kita boleh nampak trend ya secara menyeluruh daripada Januari sampai Disember yang menunjukkan bahawa persentase yang tertinggi ya yang melibatkan ancaman keselamatan adalah datangnya daripada fraud, bentuk penipuan ya. Jadi sebagai rakyat Malaysia ya, maksudnya kita sekarang ini senang saja tertipu ya. Sama ada melalui email, melalui maksudnya kalau phishing ya, email, perisian hasad yang malware ya, dan juga kecurian identiti ya melalui message, melalui email dan sebagainya. Dan pattern ini menunjukkan ada peningkatan dan ini sangat kritikal. Jadi sebagai pengguna ya di alam cyber, kita mestilah bijak sebenarnya. Jadi untuk menjadi bijak kita mestilah ada pengetahuan, mestilah ada awareness, mesti aware dengan apa yang berlaku sekitar kita. Kenapa mudah sangat kita untuk tertipu melalui panggilan telefon ya? Sebabnya bila mendapat panggilan telefon daripada orang tertentu yang mengatakan mereka daripada agensi penguatkuasaan, kita akan cepat menggelabah. Jadi di situlah merupakan titik tolaknya bagaimana kita sewenang-wenangnya memberikan maklumat yang sepatutnya tidak diberikan kepada pihak yang tidak kita kenali. Jadi mesti ada cross check di situ ya. Mesti ada semak silang terhadap pemanggil tersebut ya. Of course lah untuk berkata-kata itu sangat senang, tetapi sikap untuk semak silang ini sepatutnya perlu kita semai daripada sekarang. Bila ada pihak yang mengaku dia adalah agen daripada pihak penguatkuasaan, jadi kita seboleh mungkin mesti pastikan ya bahawa maklumat yang kita nak sampaikan itu adalah bukan semestinya ya, tidak semestinya kita sampaikan straight away. Kita mesti verify dulu betul ke tidak pemanggil itu daripada pihak penguatkuasaan ya. Dan pada saya mestilah contohnya ya OTP, one time password yang memang ada di kita akan dapat ya daripada handphone, akan dihantar melalui telefon bimbit. Jadi OTP ini tidak boleh diberikan kepada mana pihak. Sepatutnya kita sebagai pengguna seorang saja yang boleh akses ya terhadap OTP ya. Begitu juga dengan mana-mana halaman web ya. Jadi kita tidak boleh terus percaya untuk terus memberikan maklumat ya terhadap laman web tertentu. Jadi dengan kata lain, kita mestilah menggunakan segala inisiatif ya yang ada untuk membuat semak silang, sama ada yang telah pun dikeluarkan oleh PDRM iaitu semak mula, dan juga SKMM itu sebenarnya .my ya. So kita boleh lihat kesahihan maklumat yang diterima oleh pemanggil yang kita dapat daripada mesej ataupun website. Dalam masa yang sama, pihak berkepentingan juga perlulah mempertingkatkan ya dan menyebar luas lagi kaedah dan mekanisme tertentu secara berterusan, maksudnya konsisten
keselamatan cyber dari masa ke semasa. Itu sangat penting. Baik, dan mungkin secara ringkas Prof, kita tahu sebab tadi kita dah menyentuh mengenai isu ini secara komprehensif bagaimana ini boleh berlaku, apa yang wajar dilakukan oleh pihak berkepentingan, tapi daripada segi pihak dari aspek kepenggunaan sendiri dari pihak pengguna sendiri Prof, mungkin sebab dalam dunia sosial media sosial yang begitu canggih ketika ini banyak perkara yang nak dikongsikan. Mungkin Prof boleh terangkan secara ringkas dan secara perincinya Prof, apa antara perkara-perkara yang mungkin boleh menjadi ancaman kepada pengguna sendiri sekiranya ada perkara-perkara yang tidak patut dikongsikan di sosial media itu dikongsikan secara jelas untuk paparan umum, Prof. Okey, sekarang ni kalau kita lihat di media sosial ya, sepatutnya kita contohnya di mana kita berada, location ya, especially kalau kita onkan GPS, kita onkan Bluetooth, itu pun sangat penting ya untuk pastikan kita off ya di mana kita berada, sebab once kita snap gambar and then kita upload gambar, so akan ada info-info tertentu di mana kita berada. Jadi pihak yang ketiga yang sedang mencari ruang ya untuk mendapatkan info tentang diri kita, mereka dengan sebaik mungkin ya akan cuba menelusi mana-mana sistem ya di media sosial yang mereka boleh cuba masuk ya. Contohnya tadi adalah menggunakan bila kita menggunakan default password. So mesti pastikan kata laluan tu kita kena update dengan mempunyai beberapa aksara ya, contohnya kalau lebih daripada 8 aksara dan juga gabungan aksara ya, huruf besar, huruf kecil serta simbol-simbol. Jadi contoh sangat mudah, kita selalu update di mana kita berada, dengan siapa, tempatnya di mana, kita dalam keadaan macam mana. Jadi pihak ketiga yang sentiasa intake kita, dia akan cuba mencari ruang ya untuk mendapatkan info tentang diri kita. Jadi bila dia dapat masuk dalam platform yang kita guna, daripada situlah nombor akaun, nombor IC dan sebagainya akan mudah diintake dan secara tak langsung dapat diketahui oleh pihak yang ketiga. Baik, terima kasih Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain yang merupakan pakar keselamatan rangkaian UPM atas perkongsian tersebut, dan kita membincangkan mengenai penggodaman data di media sosial berleluasa, apa yang wajar dilakukan, dan saya kira untuk slot ini kita berhenti rehat seketika, kita kembali semula selepas ini.